Okay, sebelum tu saya nak you all tengok video ni dulu. Okay. You all semua tengok pasal video ni tadi, betapa orang lekanya dengan handphone. Okay, rasanya Facebook live boleh nampak tak video tu? Tak nampak nanti kena datang kat sini lah. Okay, so kita nak mulakan preview ni, kita nak cerita tentang handphone. Siapa yang kat sini ada pakai lebih daripada satu phone? Cuba angkat tangan. Lebih daripada satu phone pakai. Semua orang sekarang pakai 2-3 phone. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Rosas Linda binti Harun Muhammad. Panggil saja Kak Linda. Okay, today turn Kak Linda untuk berkongsi tentang bisnes program kebebasan kewangan Tun Wow. Okay, so tentang kita cerita pasal handphone tadi. Macam saya pakai lebih daripada 2 phone. Okay, phone memang wajib ada. Sekarang ni pula yang best Apple, kalau siapa pakai handphone iPhone ni, dia dah ada Apple Wallet, Apple Pay. Tak payah bawa handbag dah. You install je you punya debit card dalam sini, boleh bayar apa saja. Okay, memang malas nak buat handbag dah sekarang. IC pun download je. Mudah sangat, tetapi dengan cara yang mudah, canggih sekarang, kena berhati-hati dengan orang yang suka menipu, scammer-scammer sekarang macam-macam kan. So kena berhati-hati, jangan sesuka hati bagi tag number. Okay, tu silap sendiri. Alright, kita mulakan. Kajian menunjukkan 98% rakyat Malaysia berhutang, setuju? Okay, memang orang sekarang berhutang. Lagi-lagi pula dah 3 tahun ni dengan keadaan pandemik ni, ada yang orang hilang pekerjaan, okay. Yang sebelum tak hilang pekerjaan sebelum pandemik dah memang dah sesak nafas dah. Kan? So bila pandemik ni, yang mana yang tak bernasib baik lagi bermasalah. Okay, hilang punca pendapatan. Termasuk saya sendiri pun sebelum PKP lagi bekerja dan tak dibayar gaji. Okay, nasib baiklah kita ada standby dah siap-siap. Alright, okay. Realiti pekerjaan mengikut latar belakang pendidikan. Ini sekarang anak-anak saya pun keluar degree. Ada yang bernasib baik boleh dapat 3,500. Ada yang tak bernasib baik 1,500. Walaupun ikut standard lah, whatever lah, ikut company. So gaji yang diorang terima tu kalau duduk dengan parents okey lah. Kalau duduk sendiri memang tak boleh nak saving lah. Okay, so tapi sekarang kalau you berpelajaran tinggi pun bukan senang nak cari pekerjaan. Kena pula kalau orang tu memilih ikut bidang yang dia belajar. So saya dah cakap dengan anak saya, apa saja rezeki yang halal, yang walaupun you tak minat, buat je lah. Jangan memilih kalau tak ada choice. Okay, bila gaji 2,500 pun tak cukup. Memang tak cukup. Memang tak cukup kalau duduk kat KL ni, kira miskin dah ni 2,500. 2,500 ni sebenarnya kalau duduk dengan parents okey lagi lah. Okay? Tapi kalau duduk bersendirian memang tak cukup. Jadi kena fikirkan cara-cara untuk menambah pendapatan. Alright. So bila 2,500 tak cukup, mula-mulalah pandai-pandailah kita meminjam ni. Meminjam kalau boleh bayar. Yang ada pun tak cukup, meminjam lagi, jadi masalah besar So bila gaji you 2,600 ataupun ni kau dapat 2,600. Kalau dapat 2,000, perbelanjaan ni je saya dah kira 2,600. Negatif lagi. Kalau dapat 3,000 gaji sebulan, okeylah, ada balance 400. Tapi kalau gaji dia 2,000 ataupun 1,500, ada banyak benda yang dia kena cut lah. Ini untuk orang bujang ataupun berkahwin. Okay, sekarang kahwin pun, orang muda-muda dah kahwin pun dah banyak komitmen yang dia kena sediakan. Okay, so perbelanjaan sekarang memang lagi pula dah harga-harga semua dah naik. Semua naik, gaji je tak naik. Okay, tak apalah, itu kita tak boleh nak buat apa. Kita kena fikir solution macam mana nak menambah pendapatan selain makan gaji.
Okay. Gaji masuk setiap antara 26 hingga 31. Sometimes government I think 23. Pagi masuk dalam akaun bank selepas 1 jam. Tak sampai 1 jam. Pak. Habis. Setuju? Habis. Bayar apa? Bayar komitmen. Kan? Baru nak sampai 1 hari bulan tak sampai lagi ni duit dah habis. Okay? Ini benda-benda yang pernah dialami pada diri sendiri dan saya rasa rakan-rakan semua. Okay? Stres sekarang orang stres. Saya tadi bawa pergi bank dengan anak saya tanya, mana manager dulu kat sini? Maybank saya pergi Maybank Nama dia Sufian. Dia dah I think about 52 Dia memang daripada muda kerja Maybank. Dan dia orang yang workaholic, orang yang bekerja yang bagi komitmen. Okay? Dan dia bukan 5.30 terus balik tak. Dia orang yang memang inisiatif dia memang dia suka pada kerja. Kadang pukul 10 pun dia ada kat bank lagi. Sebabkan dah bertahun-tahun kerja bank dia stres, dia berhenti baru ni sebab dia jadi anxiety. Saya pun baru dengar anxiety dia ni pelik. Dia tak boleh nampak benda kuning atau dia tak boleh tengok Maybank. Dia terus automatik dia datang dia punya anxiety dia. Dia macam agaknya dia terlampau kerja, bagi komitmen, full komitmen Ada orang macam tu tau. Maknanya memang dia ni 100% tak mengulas senang cerita lah kan. Dia memang fokus pada kerja dia. Jadi dia berhenti. Dia kata dia nak pergi bank ambil kad dia minta kawan dia hantar kat, bukan ada lambang Maybank. Dia tak boleh. Wah, ni saya kata macam-macam orang stres sekarang Okay, orang stres bukan setakat macam tu je. Ada yang boleh bunuh diri itu lagi kita menakutkanlah. Stres ni sangat bahaya Jangan stres. Jadi you kena, kalau you jenis orang yang stres, carilah pasangan hidup atau kawan-kawan yang boleh menggembirakan you. Okay? Alright. Sebab apa stres benda macam ni lah. Sampai pagi bank call, dah pandai meminjam orang tanya duit bila nak bayar, okay. Patut kahwin, dah tak cukup, okay. Dah stres. Okay, ada orang bila dia stres, dia fikir solution yang baik. Mungkin kena check ke benda lain ni untuk tambah pendapatan. Tapi ada orang ambil jalan singkat, itu yang kita tak nak, okay. So, jadikan diri you ni kena ada muhasabah diri jugalah, okay. So, ikut individu punya ketahanan mental dia Dia macam orang kerja atas kapal lah. Kalau mental dia tak kuat, dia nak duduk berbulan-bulan atas kapal ni payah. Macam menantu saya, dia kerja di kapal 6 bulan, 8 bulan. Bukan semua orang boleh physical, mental ni kuat. Tapi kalau dia fikirkan masa depan, okay. So insyaAllah, okay. Alright. Lepas tu, ada pula yang hilang mata pencaharian sebabkan ketua rumah. Okay, bencana-bencana yang kita tak boleh nak elak, ini kuasa Tuhan juga. Okay. Kalau yang masih hidup pun kalau berlaku kemalangan mungkin dah tak boleh bekerja, macam mana kita nak tanggung family kita. Okay. Ada orang ni dia cuba usaha juga nak bantu keluarga. Ada orang ni memang dia harapkan pertolongan orang 100%. So kalau boleh janganlah jadi golongan yang hanya meminta, kita kena usaha juga. Okay. So rancang kewangan anda demi keluarga. Benda ni memang saya buat sebelum masa saya bujang lagi. Memang saya ada cita-cita dan saya kata kalau saya kahwin saya nak macam ni, kalau saya dah anak saya nak macam ni. Memang itu memang saya punya perangai dan attitude saya memang macam tu. Saya ada apa saya nak wawasan saya atau saya punya matlamat senang cerita. So semua orang kena ada matlamat. Kadang-kadang saya pun tak tahu. Matlamat saya mengepek-epek saya minta. Tapi tak apa. Benda tu bukannya kena bayar, free. So you all kena sediakan matlamat you all, okay. Macam saya sediakan 101 saya punya impian. Kadang-kadang macam kelakar. Tapi hampir 70% dah tercapai. Saya tengok sekarang macam, betul lah. Sebab saya pernah pergi kelas Dr. Azizan dulu. Dia kata, tulis je. Apa you nak? Kan? Kadang-kadang malulah apalah. Tulis je. Walaupun benda tu mengepek. Tapi bila saya tengok balik, betul lah. Benda ni. Tapi kita buat tu dengan datang usaha lah. Jangan kita tulis, kita tengok je kan. Kena ada usaha lah. Okay? Saya cipta impian saya macam-macam. Okey, ini salah satu daripadanya lah kan. Dan hampir semuanya tercapai. Cuma haji tak pergi lagi lah. InsyaAllah. Lagi 2 tahun. Okey, umrah dah pergi. Nak rumah yang ikut keperluan saya, keselesaan saya pun saya dah capai. Pendidikan anak-anak pun Alhamdulillah semuanya tinggal seorang lagi je. Yang last year, next year baru habis belajar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang saya simpan untuk orang tu digunakan yang sepatutnya. Okay. Kereta impian pun saya dah dapat. Kalau you nak tahu dengan bisnes ni jugalah
saya capai kriteria yang saya nak, saya buat. Walaupun bisnes RM100, tapi saya nak tunjukkan orang tak payah modal besar-besar, you rajin saja you boleh buat. Kadang-kadang orang ni, anak saya pun sama juga kadang. Ma, kalau ada RM100,000 ma, boleh buka kedai kafe. Saya cakap, you nak RM100,000, kalau you ada duit sini tak apa. You pinjam dengan bank, you buka RM100,000, berapa lama you nak dapat balik modal you? Lepas tu kalau you ada inisiatif untuk memikirkan sendiri bisnes, tak apa ini, suruh orang buat ni, suruh buat ni. Okay, so kalau you boleh bisnes modal kecil dan benda tu boleh berganda, lagi bagus untuk permulaan. Okay, kerana bisnes ni kena ada experience juga. Alright. So, apakah peluang perniagaan untuk menambah income selain makan gaji? Benda ni juga saya buat masa saya bekerja. Saya bukan bekerja saja. Gaji saya memang tak cukup sebab saya punya impian besar. Walaupun suami bekerja tapi kita ada anak, kita ada benda yang kita nak capai. So, saya buat macam-macam bisnes. Alhamdulillah, apa saja bisnes saya buat menjadi. Cuma penat tetap penat, tak ada benda yang tak penat. Kerja pun saya pergi pagi pukul 9, petang pukul 5 balik. Okay. Lepas petang tu, macam-macam kerjalah saya buat. Alright. So, saya pernah jual produk. Okay, saya pernah jual produk. Saya dah melancong macam-macam tempat dengan jual produk saja. Saya dah pergi macam-macam negara. Okay, percuma. Income saya pun lebih kurang 8 ke 10 ribu setiap bulan. Okay lah kan. Saya ni bukannya jenis yang nak masa time tu okey lah, banyak tu dapat dengan gaji kan. So cuma produk ni saya nampak hari saya kena menjual setiap hari. Kalau hari ni saya jual saya dapat commission, kalau besok saya tak jual saya tak dapat commission. Bukan kata tak bagus, saya tak boleh malas. Saya kena rajin all the time. Okay. So kalau produk ni selalunya modal dia tak besar, so saya tak ada masalah. Saya juga pernah bercita-cita nak buka stesen Petropam, tapi memang tak lah kan, lagi banyak modal dia, nak kena ada tanah dan sebagainya lah. So ini dah tentulah you kena meminjam. Kita nak meminjam pun, kita pun nak cagarkan apa pun, kita tak ada benda. So agak payah nak buka bisnes yang modal yang besar. So katalah nak buka package-package macam jual ayam goreng ke burger pun, still you kena ada modal. Tak ada perniagaan yang tak ada modal, kena ada modal juga. Okay, so kalau orang kata, jual bisnes ni, tak payah modal, pembohong. Mesti ada pendaftaran ke fee, mesti ada kena bayar modal So, cuma apa saja bisnes yang you nak buat, tengok pada kesungguhan you. Jangan hangat-hangat tai ayam. Dan mula-mula je buat. Mula-mula you ajak kawan-kawan, lepas tu dengan dia hanyut. Bila kawan lain ajak buat bisnes lain, dia pun pergi. Okay, padahal yang kat sini pun tak habis, tak sudah lagi ni. Tak berjaya betul-betul. So, jangan jadi orang macam tu. Saya jenis buat sampai betul-betul sampai saya capai. Okay, kalau saya nak buat benda lain pun, saya pastikan apa yang saya buat yang sekarang tu tercapai. Okay, baru you nak melompat ke lain pun, saya pilih bisnes apa. Bukan main masuk saja. Okay. So, bagaimana nak cipta pendapatan bulanan dengan menggunakan handphone? Yang ini yang dulu saya tak percaya. Dan saya macam betul ke handphone ni boleh dapat duit. Dah baca macam-macam ni, tak percaya. Okay. Setelah itu saya jumpalah bisnes ni. Okay. So, handphone ni adalah satu simbol komunikasi, status, fashion, keperluan. Sekarang ni sangat-sangat perlu handphone. Saya keluar memang saya cakap saya tak bawa handbag. Ini bawa handbag pun sebab nak isi iPad dan sebagainya. Bayar sekarang pun kebanyakan walaupun RM5, RM6, Wave saja. Okay, memang hari ni saya pergi office dah pakai Wave. Sekolah kita kena transfer duit kat HQ. Nak beli SIM card sekarang pun dah senang. Okay, tak ada payah-payah. Okay, kita punya penduduk lebih kurang dalam 32 juta. Okay, orang yang guna handphone ni ramai sangat. Okay, lebih daripada handphone daripada orang. Senang cerita. Okay, so maknanya seorang pakai 2-3 phone. Okay. Ini golongan-golongan umur yang penggunaan handphone yang paling tinggi. Budak-budak sekarang, saya tengok budak-budak kecil ni, anak nangis je, mak nak makan, bagi handphone. Mungkin ada baik, ada tak baik lah. Okay, saya tak tahulah. Okay, so nak ceritanya handphone ni sangat berpengaruh sekarang ni. Okay, inilah tempat kita cari makan dan ini jugalah tempat orang menipu kita. Alright. So, bisnes apa yang saya nak share kat you all hari ni? Yang kerja you all sekali tapi untung berkali-kali.
Yang best lagi, cover insurans percuma pula tu. Ni yang saya macam berapa tahun dulu saya macam betul ke? Betul ke company ni? Okay, saya pun selidik tentang company ni. Dulu kita gunakan Tuan Excel company. Okay, dulu kita sign up dengan telco Tuntalk. Okay, ini yang office lama lah. Dengan cerita dulu ni sewa, bukan office sendiri. Okay. So, yang ini yang terbaru, office sendiri, tak ada sewa-sewa. Masa saya first join pun saya pergi yang office hujung. Yang office yang ni saya tak pernah pergi. Saya pergi office hujung yang disewa. Yang ni yang baru. Okay, ini semua director yang mengusahakan, yang memikirkan ciptanya satu program yang sangat hebat. Okay, bermodalkan yang orang semua mampu. Okay. So, orang-orang ni selalunya sebelum pandemik, you akan nampak je every time preview. Tapi sekarang ni, bos-bos, yelah, semua bos-bos semua dah meningkat muda. Jadi, diorang kena jaga kesihatan. Gitu. Okay. So, hari ni you all tak ada jumpa lah mana-mana bos. Okay. Alright. Dan pada Oktober 2018, kita sign up dengan satu lagi telco iaitu Digi. Bermula dengan ni pun, kita punya bisnes lagi menarik. Alright. So, kita memang direct dengan Digi. Okay. Sebelum ni, kita ada 2 program. Kalau you all nak tahu, ini you all boleh tengok dalam website. Okay. Ini bangunan yang you all tengok sekarang, you all ada sekarang. Dan kita pun pernah masuk paper. Okay. Tentang kita punya company. Dan company kita juga ada menang beberapa award. Okay. Patuh Syariah. Okay. So, benda ni semua you all jangan risau. Sebab sebelum saya join, saya dah selidik dulu dah. Okay, saya dah call, saya dah tanya dah. Nak tahu. Padahal buat tak lagi kan? Biasalah. Okay. So, apa beza bisnes kita ni dengan telco kita dengan telco yang lain? Bezanya dari segi kita community. Kita kalau buat bisnes ni, kita recommend kepada orang, kita dapat commission lagi. Okay, tapi kalau di luar sana, dia cuma ada call, SMS, data. Paling-paling dia wish you birthday ke whatever lah. Tapi itu je yang dia boleh berikan. Okay, kadang dia boleh lah bagi promosi data ke apa semua. Tapi kita berbeza. Okay, so ini penggunaan yang pernah saya pakai dulu. Saya dulu pakai antara 150 ke 200. Bertahun pakai sebelum saya jumpa bisnes ni. So banyak sangat bayar. Dulu saya pakai bilis, saya tak pakai prepaid. Saya tak pernah ambil tahu pasal prepaid. Bagi saya prepaid ni budak sekolah, dan bagi saya prepaid ni RM10, RM5 top up. Rupanya saya silap. Prepaid ni, you nak top up RM1,000 pun boleh. Okay, masa tu saya pakai bil. Saya rasa bil ni pakai macam kelas sikit lah, gitu kan. So, duit saya hangus selama 10 tahun, 15 tahun. Macam tu saja sebelum jumpa program ni. Okay. So, ini soalan yang biasa saya tanya atau saya jumpa siapa-siapa. Ini saya tanya. Awak pakai handphone tak? Berapa lama dah guna handphone? Berapa awak bayar bil top up? Okay, benda ni memang standard saya tanya. Okay, kadang-kadang hari ni sekarang saya tanya, kau ada insurans apa? Tak ada insurans lah. Nak bayar insurans kadang tak cukup lah. Kau nak tak insurans free? Dah kena tukar sikit tanya soalan kan. Kita tekankan pada insurans. So soalan-soalan ni yang selalu saya tanya. Okay, kalau orang nampak program ni saya akan tanya, kau pakai handphone selama ni pernah tak dapat duit? Apa benda kau cerita? Aku pakai handphone memang kena bayar, tak pernah dapat duit. So kat situ you all boleh bagi tahu diorang yang kita punya program, you pakai handphone, you boleh dapat balik duit. Okay, ini website company, jangan pergi website lain. You nak tengok, you nak study, you pergilah website sini. Macam mana nak mulakan bisnes ni? Macam mana nak start? Okay, ini jenis-jenis SIM card yang kita ada. Okay, ikut pada you all. Kalau orang tu tanya saya, Kak, saya ingat saya nak buat bisnes lah. Kan? So, saya terus package RM100. Saya tak pergi RM12.50. Kalau saya jumpa student nak pakai untuk data, saya terus ambil RM12.50. Ikut you all punya customer. Okay, tak kisah. RM12 ke, RM27 ke, RM30 ke, RM100 ke, semuanya sama. Yang penting you buat. Okay, ataupun you jadi pengguna. Apa saja telco yang you ada sekarang, boleh tarik. Cuma you kena tanya dia, nama siapa, okay, pakai bil ke tak, ada bil tertunggak ke, prepaid ada kredit, benda-benda tu you kena tanya. Okay, saya memang galakkan tarik nombor lama. Saya tak suka orang pakai nombor baru. Sebab kalau you dapat customer yang tarik nombor lama, dia akan jadi customer you yang forever. Okay, so dia tak akan, orang jarang kalau dah tukar phone ni, dia tak akan tukar melompat. Okay,
So, dan mesti umur 12 tahun ke atas, ada IC. Kalau dia warga negara bukan ni, kena ada pasport yang valid, ada account bank dekat Malaysia ataupun boleh guna account third party. Boleh kekalkan nombor lama atau nombor baru, blacklist hanya nombor baru. Faham? Okay? Alright. So, ini saya nak cerita tentang package BizPack. Okay? Bila you all beli BizPack, dalam tu dah tersedia ada kredit. Okay, dan you boleh pilih kekalkan nombor lama ataupun tarik nombor baru. Okay, so ini benefit yang you all dapat bila you all menjadi ahli dan menjadikan dia sebagai satu bisnes, dan you menggalakkan semua family you atau kawan-kawan sertai program ni. Ini contoh-contoh commission introducer dan monthly top up yang you akan dapat. Okay, setiap bulan kalau you rajin memperkenalkan kepada A, B, C dan E dan seterusnya, you jangan sibukkan FGHI tu, tugas you hanya di subline pertama, di level pertama saja. Carilah seberapa ramai, jangan carilah. Makna memperkenalkan SIM card ni seberapa ramai, dan kalau dalam banyak-banyak tu dia nampak program ni berkesan dan bagus, dia automatik ada subline kedua dan subline ketiga, iaitu level kedua dan level ketiga. Okay, so kalau you jenis top up sendiri RM30, okay, subline RM30, potensi pendapatan you kalau you buat duplikasi 10 hampir mencecah RM3,000. Okey ke tak okey? Okey lah. Okey. Tapi jangan RM3,000 tunggu duit daripada langit, kan ada usaha lah. Macam kita pergi kerja tiap-tiap pagi kan. Pergi kerja pagi balik petang. Cukup bulan habis bayar hutang. Okey. Itu kalau penggunaan RM3. Mana ada penggunaan RM3 sekarang? Macam saya 100 ke 100.5. Cari orang yang memang pakai bil, saya suka. Memang itu penggunaan dia orang, okay? Ikut apa yang you nak. Ikut di sini, ikut you nak berapa income you. You set you income. Okay? Ini kalau duplikasi 4. Semua orang buat 4, benda yang sama. Potensi pendapatan you boleh hampir cecah RM552. You punya penggunaan pun dah lepas. Okay, ini hanya duplikasi 4 saja. Okay, bisnes ni kalau nak buat tak boleh syok-syok sendiri. Kena ada kawan-kawan yang you perkenalkan program ni. Ini kalau duplikasi 10. Kalau duplikasi 10, saya gagalkan sebab you malas 50% ataupun saya malaskan you 90%, tapi janganlah malas. 10% je yang you rajin, you akan dapat 800 tau. Modal berapa tadi? RM100. Dah balik modal, ada lebih lagi. Okey ke tak? Okey, alright. Ini contoh-contoh income yang masuk dalam website, dalam you punya insentif, you boleh tengok. Okay, semua ada detail. Kita memang akan bagi detail clear dalam tu. Alright, ini contoh first level, second level and third level. Okay, ini contoh-contoh pendapatan yang akan dapat setiap bulan. Kenapa saya kata best benda ni? Katalah bulan ni saya dapat duit, bulan depan orang yang sama dah tentu saya dapat. Cuma kalau saya rajin, ada penambahan orang baru, income saya naik. Okay? Tapi kalau saya jual produk, hari ni saya dah jual produk, katalah Tupperware ke whatever kepada sesiapa saja, bulan depan saya nak kena cari orang yang sama. Kalau dia nak beli, kena pula saya jual Tupperware, benda tu tak habis, buat apa dia nak beli lagi? Okay? Ini yang best business kita. Alright? You cuma sekali saja dia register, setiap bulan you akan dapat income. Dia ada package umrah. Benda ni pun saya dah capai di sini. Cuma saya tak pergi ambil package umrah, saya ambil cash sebab saya dah pernah pergi umrah. Okay. Saya beli apa? Saya beli handphone. Okay. Yang best lagi sekarang insurans kita. Aduh, bos ni bagi package yang menarik. Kita ada insurans hayat. Kita ada insurans kemalangan dan kita ada hayat kematian juga. Alright. Okay. Ini package langgan insurans hayat. Kalau siapa yang tak tahu lagi, insurans hayat ni you all boleh beli atau tidak. Tak paksa. Tapi kalau nak boleh beli. Hanya sekali saja untuk setahun. Okay. You boleh tengok dalam website juga ada. Dan yang bawah tu package reload. Insurans kemalangan. Ini automatic you all dapat kalau you all reload menggunakan kita punya aplikasi MyWow. Kalau you gunakan saluran luar, okay. Kalau saluran luar ni, dia punya coverage dia untuk insurans kurang sikit lah. Macam ni contoh pakai Maybank ke dan sebagainya. So galakkan gunakan aplikasi MyWow apps. Okay.
Ini contoh kita punya wallet kalau you nak tahu, kalau you nak top up dia macam e-wallet Touch and Go You kena reload duit kat sini. Dah ada duit baru you boleh top up. Dan kita ada telco lain juga kalau you nak jadi jual top up pun ada. Okay. Dia dapat commission jugalah sikit. Ini tempat merchant yang you boleh top up sebenarnya. Tapi saya lebih galakkan you guna MyWalk app. Sebab you dapat benefit banyak sangat di MyWalk app. Tak susah pun, dia still online dengan bank juga. Okay. Ini dia ada voucher setiap kali you reload, setiap kali register orang, you ada voucher setiap kali datang preview, you scan dia ada voucher, voucher ni kumpul. Katalah nak pergi mana-mana ada lambang Mcash, tukar je dengan point ni untuk beli beras ke gula ke, saya dah tukar macam-macam dah. Okay. Masa point saya ni banyak, anak saya tukar apa tau, dia pergi Petron, tukar minyak. Dengan sikit dah point saya. Okay, ini cara tukar point. Ini cara pendaftaran. Saya galakkan siapa yang baru masuk, belajar buat pendaftaran. Belajar dengan Ablan, belajar dengan siapa orang yang memperkenalkan. Tak susah pun nak daftar ni. Okay, belajar sebab benda ni kena ada ID penaja. Kalau you tak belajar, kalau kena orang tipu you nanti you tak tahu. Okay, kena ambil tahu. Tak susah pun. Okay, cara pendaftaran. Bila you dah jadi ahli, you ada website, masukkan IC, masukkan password. Okay. Ini you kena download dekat Play Store ataupun Apple Store. Kita punya MyWalk apps. Okay. Ini contoh-contoh dalam apps kita. Dia tunjukkan kita punya ID. Dia tunjukkan kita punya baki. Kita nak langgan data apa. Pastikan you ada kredit. Once you ada kredit, you langganlah, subscribe lah apa you nak. Okay. Macam saya kredit banyak sangat. Semua benda saya subscribe. Sebab you tak boleh lebih daripada 1000. Nanti dia dia akan block kan nombor you. Tak salah saya. Okay, so nak cerita pasal data kita sangat-sangat bagus. Saya kat rumah pakai Unify. Anak saya buat IT untuk program CIMB Bank. Dia kena hari ni dia kena download dekat 9 juta data Dia komplain dengan saya, "Ma, apa benda Unify ni Ma? Bayar dekat 200 lebih." Sekarang ni dia gunakan Tongwao punya data. Dia ambil langgan 200 and then dia tambah booster, lagi laju. Dia pakai Unify rumah, asyik lag, dia kena buat balik. 9 juta punya download dia download Saya kata, "Uish, hebat juga ni." Kan sebab saya penggunaan saya taklah sehebat dia sebab dia gunakan data-data So dia guna data Tongwao ni. So you don't worry lah. Kita punya data memang bagus. Okay. Ni yang macam saya cerita tadi. Ini kalau siapa nak beli yang insurance life insurance. Sekali saja, tak paksa. Okay, tapi baguslah beli. Bukan mahal sangat pun. Kan dalam kita guna handphone ni. Ini cara kalau you nak langgan manual. Ini package company. Package ni memang best. Saya pakai 120 pun pakai. Yang 200 pun pakai. Banyak sangat kredit. Okay. So lepas tu kalau untuk student RM35 pun boleh. So sekarang dah ada macam-macam package. So tak ada alasan, "Alah bos, buatlah yang RM30, buatlah RM10." Semua ada. Sekarang bos dah sediakan, tugas you all hanya promosikan je. Okay. Ini flyers Kak Linda. So kalau Kak Linda jumpa orang, Kak Linda bagi simple flyers untuk kita buat explanation dengan orang. Okay. So dengan hanya satu alasan, you all punya matlamat ke, you all punya apa benda yang you all impian dah boleh gagal dah sebenarnya. Okay. Benda ni yang selalu Kak Linda tengok orang, "Oi, aku nak cari duit lebih lah." Tapi bila cerita, baru cerita sikit, "Alah, leceh lah kena cari orang. Leceh lah nak tak tahulah." Habis macam mana? Nak cari duit lebih tapi malas. Tapi tak ada inisiatif untuk majukan diri sini. Susah lah. Okay, kalau you nak bisnes yang duduk, duit masuk, memang tak ada. Tak jumpa lagi pun. Memang you kena bekerja. Okay, bukan dengan mudah macam tu saja. Okay. So, apa yang Kak Ina explain tadi, Kak Ina rasa sini semua orang baru ke? Ke orang lama? Semua dah ada ID ke? Ada orang baru tak? Cuba angkat tangan. Tak, semua orang lama. Cuma ini nak refresh je lah kan? Okay. So, nak buat benda ni senang je. Yang penting you kena tahu sikit lah tentang bisnes kita kan. Tak tahu belajar. Dah macam-macam website, dah macam-macam flyers. Pergi je beli, pergi je belajar. Okay. So, ini juga alasan yang selalu orang kasih. Kalau you jenis orang yang cepat give up, tak payah nak buat apa-apa bisnes. Duduk je lah rumah. Okay. So, Kak Linda, kena cari orang tak?
wajib. Semua benda kena ada orang yang membeli. Okay? Kayakan orang atas ke? Ini tak. Ini kaya ni ikut pada you. Kerajinan you. Kalau saya promosikan kepada dia, tapi dia duduk diam, dia promosikan kepada kawan dia yang banyak buat, kawan dia yang banyak dapat duit. Okay? Serupa macam kau duduk kedai mamak, lepak, kayakan kedai mamak ni. Macam tu lah. Tak boleh anggap macam tu ya. So, ramai dah join lah Kak Linda. Ramai lagi yang tak join sebenarnya. Kita je yang tak jumpa dan tak buka mulut. Okay? Mahal ke modal nak start business? Murah je. Serendah RM12.50. RM12.50. Saya dulu masuk package yang RM60 ke RM80 Saya cerita RM100 lah. Okay? Yang penting you rajin. RM100 you boleh dapat selepas tahun 10,000 pun dah kira hebat tau. Okay? Okay? So, mahal ke nak maintain? Tak mahal nak maintain. Maintenance ni ikut pada penggunaan you. Semua kalau you jual produk pun ada maintenance. Macam saya dulu jual tapuan, maintenance saya setiap bulan RM500. RM500 kadang-kadang sampai membazir dah. Apa-apa benda semua beli. Tapi di telefon, setakat maintenance serendah RM30 tak ada masalah saya rasa. Okay? Baru buat sebulan, dah give up. Sebab apa? Dia buat sebulan, tapi dia duduk diam. Kau tu boleh dapat duit. Mana datang duitnya kalau you duduk diam? Kena buka mulut, kena bercerita. Okay? Tak pandai cakap lah macam Kak Linda. Tak pandai buat online. Saya online pun tak pandai. Tapi belajar. Okay? Tak pandai online, buat offline. Okay? Tak pandai cakap tapi mengumpat orang, cerita pasal benda lain, pandai pula. Dengar tak orang kat Facebook tu? Duk post-post kat Facebook benda-benda yang tak berfaedah, baiklah post pasal bisnes. Okay? Tunggu cukup bulan lah Kak Linda, modal tak ada. RM12.50 tak ada modal tapi dia tengah isap rokok. Satu kotak rokok, saya tahu pasal rokok sebab saya akan beli suami saya 2 minggu 1 karton. Jangan tanya kenapa dia banyak isap rokok. RM17.50, RM17.80 dahil rokok. Kalau setakat modal you RM12.50 tak ada modal, itu semua you dah cipta alasan dah. Okay? Malaslah serta yang online atau preview. Ni malas datang, nak tengok online kat rumah duduk relax pun malas. Itu dia yang bermasalah sebab dia malas. Okay? So orang macam ni next saja. Kau buat dulu, dah berjaya aku follow. Ramai. Family pun ada cakap macam ni dengan saya. Saya dah berjaya, saya dah tunjuk dah kereta saya beli dengan duit Tong Wow. Kau boleh lah. Kau pandai cakap. Kau cakap je orang, macam tu juga. Sebenarnya saya cakap ada juga orang reject. Okay? So itu alasan dia. So saya peduli apa? Saya next je lah. Okay? Tak ada masa lah Kak Linda. Kadang-kadang bercerita dengan orang bujang tak ada masa. Kita ni dah berkahwin, lagi benda banyak kita nak kena fikir. So dia bagi alasan tak ada masa tu pun saya macam, kau ni nak kerja senang ni. So next. Okay? So, apa matlamat dan tindakan anda untuk mencapai komersial? Okay, dia kena ada buat kerja sikit lah. Okay? Macam saya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, memang tak duduk diam. Okay? Saya buat promosi-promosi je. Okay? Apa cara pun jumpa orang ke mulut ni tak pernah tak bercakap tentang SIM card. Okay? Lepas tu, kawan ke family ke jiran, kalau tak nak bercakap, flyer saya tetap saya bagi. Okay? Walaupun teknik flyers ni sebenarnya, orang kata, flyers ni jalan ke? Sebenarnya ada orang yang suka membaca lagi. Ada orang yang tak suka tengok online. Okay? So flyers ni ada juga yang efektif. Okay? So senaraikan nama kenalan anda, cerita pasal kelebihan. Jangan sibuk cerita, boleh buat duit, boleh duit. Kadang orang pun menyampah. Kan? Cerita kelebihan je. Cerita pasal kita ada insurans. Kau kena fikir. Kita tak tahu malam tak berbau ke whatever lah. Kan? Kadang-kadang orang ni, alah ni mesti MLM lah ni. Kau cerita cari duit. Jadi kita tukar sikit kita punya mindset orang ni. Buka booth, dulu saya rajin juga buka booth dengan Kak Chot. Kan? Bila dah lama sangat duduk rumah ni, lihat pula nak pergi buka booth. Kan? Kena tengok, tapi flyers tu ada je lah dalam handbag dan kereta. Kalau pergi mana-mana letak je lah kan. Lepas tu gunakan media sosial. Media sosial ni sangat-sangat hebat. Saya tengok anak saya buat TikTok sekarang dia berniaga. Aduh, saya tengok pun saya cemburu. Kan? Tapi nak buat segan lagi, tapi tengah cari time nak buat live TikTok. TikTok ni kalau you all tahu, kalau betul-betul rajin, saya pun pelik lah. Lagi malam, lagi ramai. Okay? Orang sekarang ni, sebenarnya saya pun suka tengok TikTok. Okay? Memang racun TikTok betul lah.
Kan dia select listrik kita pun beli. Kan dia tunjuk beli berpengaruh. So kena pandai buat attraction dekat dalam TikTok tu, insya-Allah boleh ikut. Saya nak cuba buat TikTok lepas ni ya. Jangan lupa follow. Okay. Kawan saya pernah cakap, kau nak berjaya ni Linda, senang je. 99% adalah attitude you. Okay. Kau tak perlu pandai pun sebenarnya. Okay. Yang penting kau rajin. Kalau kau pandai, ada degree, ada PhD, bukan nak mengumpat, nak cerita pasal orang yang ada PhD, dia bangga sangat PhD dia. Kita tak nak tengok PhD, kita tengok apa yang dia ada. Tapi dia banggakan PhD tapi tak boleh nak bagi anak bini makan pun tak guna. Okay? Kena ada kerajinan. Kenapa orang asing datang sini, jual kapet, jalan kaki, lepas tu beli basikal, lepas tu beli motor, ini terjadi kat rumah mak saya, lepas tu tengok ada beli kancil, lepas tu ada beli van, jual kapet, yang ambil tu bayar hutang. Sebab apa? Sebab dia rajin. Walaupun datang kutip hutang kan, dia ni tukar kereta, dah tukar van, rajin. Datang sini fokus nak cek duit saja. Okay? Sebab tu bangsa asing banyak bekerja tempat kita sebab memang dia nak cek duit. So kalau kita fikir malas, memang payah nak cek duit lah. Okay? Saya ada satu downline juga kerja di Jekyll, Bangladesh. Dia kumpul, dia datang sini dah 15 tahun. Masa dia datang dia tak tahu satu benda, pakcik dia datang bawa sini. Pakcik dia tinggalkan dia dah terkuntang-kanting tak tahu. Tapi diorang ni pasal dah datang sini nak cari duit, dia kerja dekat Jekyll tu dan dia kumpul duit dekat berapa puluh ribu lah. Tapi kesian juga diorang ni. Satu hari je orang tipu dia. Kan? Tu dia kena tipu tu kes lain lah. Tapi nak ceritanya dia boleh kumpul duit, boleh hantar duit dekat family dia dekat sana. Okay? Sekejap je kan brief kat Linda. Okay? Itu saja Kak Linda nak cerita. Kak Linda nak cerita pengalaman itu. Kereta Kak Linda beli duit tu wow. Ada lagi cuma sekarang Kak Linda tukar colour. Tukar colour biru. Okay? Inilah hasil dan sayang nak jual kereta ni. Memang Kak Linda suka sangat, love sangat kereta ni. Kereta daripada modal yang RM100 tu, you rajin saja, you boleh dapat. InsyaAllah. Okay? Apa yang Kak Linda buat? Bulan pertama orang perkenalkan Kak Linda. Bukan bulan pertama sebenarnya. Kak Linda, pengalaman Kak Linda tengok program ni dekat Facebook. Orang cerita handphone buat duit that time. Lepas tu kita pun tengoklah company apa. Call. HQ angkat. Macam mana nak jadi ahli? Apa benefit? Oh cik, you kena refer pada you punya upline. Upline tu apa? Cik, masa tu tak tahu. So dia kata, okay, you duduk mana? Dia kata, you boleh hubungi macam-macam branch masa tu. Saya ni, kalau nampak benda bagus, jangan main-main. Saya akan call. Semua tak jawab. Ada satu branch yang jawab dekat Johor. Okay? Dia kata, Linda, kalau you nak tahu, you sabar. Saya turun KL lagi 3 hari. Oh, saya 3 hari tu bagi saya macam 3 tahun dah. Saya kata, saya nak tahu sekarang. Saya nak register. Tak boleh post ke whatever lah. Kan? Tak boleh, you kena tunggu. Jadi saya kena sabar 3 hari tu. Dan dia turun KL dan dia nak berjumpa saya di sebuah hotel. Ritz-Carlton. Jumpa aku kat hotel. Kan? Bisnes cerita pasal RM100. Tak suspend ke? Kan? So suami saya cakap, pergilah, mama pergilah, bawa siapa-siapa kan. So saya pun bawa kawan saya seorang pergi. Pergi dia order. Order lain Linda, dia kata. Kan siapa pula bayar air ni kan? Kat hotel, air kopi bukan setakat RM10 lebih. So dia bayarlah kan. So saya kata saya nak 10 SIM card, boleh tak explain saya sikit pasal bisnes ni? Padahal saya dah tahu sikit-sikit lah. Masa saya tengok website Datuk Jalilawati, saya tengok website Mazlan Abbas. Dia kata sebenarnya saya pun tak pandai nak explain, tapi awak percayalah, SIM card ni boleh dapat duit. Dia cakap saya macam tu je. Saya macam apa benda ni kan. Tapi tak apa, saya bagi awak satu buku, macam mana handphone boleh buat duit. Buku tu adalah buku Mazlan Abbas. Okay, saya beli 10 SIM card, dia bagi saya buku, saya balik, saya baca buku tu. Yang bestnya, saya ni memang pemalas, saya tak suka baca buku. Saya pergi sekolah ni, saya suka berniaga. Okay, so nenek saya suruh baca buku pun saya akan tidur oleh buku dah ke mana. Tapi pasal duit, saya baca buku ni sampai habis dan saya rasa macam, ini lagi best yang bisnes aku buat ni. Kan, sebab dia kata kerja sekali untuk berkali-kali. Memang logik lah apa yang Sifu cerita dalam tu. Malam tu saya tak boleh tidur tau. Dia tak boleh tidur, dia dah jadi macam budak hyper. Kan? Dia dah hyper. Dia jadi macam tak tentu arah. Besok tu yang 10 SIM card tu, suami, anak,
mak mentua habis dah. Oh dah ketagih. Ubat dah habis, nak lagi. Okey. Masa tu beli singkat 1 hari 2 hari tu bukan takat sikit-sikit lah, banyak lah. Okey. Dan masa tu juga saya tak pergi HQ. Saya jadi cikgu sekejap. Saya dah mentelaah semua dalam website. Saya buka kelas sendiri. Saya beli whiteboard macam ni. Okey. Saya panggil kawan-kawan saya yang buat bisnes Tupperware tu. Saya buka kelas sampai pukul 1 pagi. Sampai ni pun tengok apa benda rumah ni tiap-tiap malam ramai. Mesti MLM dah ni. Okay. Saya cerita, diorang pun nampak, bagus-bagus. Semua register. Bulan pertama, bulan kedua. Saya pula, saya nak tengok betul tak company ni bayar. Saya tak usik duit tu, saya masuk dalam satu account bank. Selepas 6 bulan saya tengok, duit terkumpul 22,000 lebih kurang. Saya cakap, 22,000, aku keluar modal RM100 je. Ini sudah bagus. Baru saya pergi HQ bulan ke-6. Okay, masa pergi HQ dekat ujung sana pula, apa benda lah perempuan ni terjerit-jerit. Datuk Jalidawati masa tu jerit kan. Dapat free handphone, free tablet kan. Seronok. Okay. So saya pun macam, sampai kat tangga ni penuh lah. Okay. Saya kata ini sudah bagus. Kan. So saya buat tanpa henti. Sampai ujung tahun, saya keluar kereta ni. Saya nak tunjukkan orang bahawa bisnes ni betul. Yang penting you rajin. And then saya sampai sekarang saya masih buat, ada juga orang ajak saya buat bisnes lain, tapi saya tengok kebanyakannya banyak skim cepat kaya lah senang cerita kan. So saya tak berani dan modal diorang pun sangat besar. So saya maintain walaupun pendaftaran saya tak sehebat dulu tapi saya maintain. Okay, saya maintain. Yang penting kalau dalam bisnes, dalam apa-apa you nak kena maintain tu. Kan? Saya tak, ada juga orang ajak saya pergi, saya tak melompat. Sebab saya rasa ini dah terbaik. Company dah buat promosi macam diri kita je. Kan? Kalau you nak pergi tempat lain sebab you berfikiran kita akan jadi orang terawal macam Mazlan Abbas. Tidak, salah. Mazlan Abbas ada juga buka akaun baru, banyak juga income dia. Okay? Mungkin dia punya aura tu lain sikit lah. Tapi rezeki orang tetap ada masing-masing punya rezeki. Okay? Yang penting kita rajin, jangan putus asa. Alright? So, kalau you all nak flyers Kak Linda, nak Kak Linda punya preview slide, email saja WhatsApp saya, WhatsApp Kak Linda, bagi email, cakap Kak Linda saya nak sekian-sekian, nanti Kak Linda akan bagi. Okay, you don't worry, Kak Linda akan share dengan you all. Kalau rasa-rasa nak telefon, okay, saya ada juga 2-3 orang telefon kan, upline tak layan, saya layan. Tapi cuma apa saya mampu layan, apa yang you all tanya soalan yang saya mampu jawab. Okay, kalau you all nak Kak Linda turun kat tempat you all tu, agak payah sikit lah. Tapi kalau you all datang ke Kak Linda, insya-Allah boleh tolong apa yang patut. Okay? So, itu saja preview saya hari ini. Simple. Yang penting you all jangan give up. Percaya pada company. Buat saja kerja you all. Kalau rasa upline you register dulu, tak ada upline ke, tak ada apa. Saya pun orang tu tak explain pun. Ini bisnes kita kena fikir sendiri. Okay? So, itu saja malam ni. Sekian, terima kasih.